Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang sedang hadir di live Facebook dan di live YouTube sekarang. Kalau di live FB boleh tengok di page Project Dex, dan kalau di YouTube boleh tengok di YouTube Pembinaan Malaysia. Dan saya mewakili projek, minta maaf atas sedikit delay, ada sedikit perubahan sikit tadi. Jadi insyaAllah malam ni kita akan berbincang satu topik, iaitu topik yang saya rasa sangat relevan dan sangat orang tengah panas bincang sekarang, iaitu konflik Palestin-Israel di mana undang-undang antarabangsa. Jadi sebelum kita terus bergerak ke kita punya diskusi malam ni, saya nak cerita sikit untuk makluman anda semua yang hadir pada malam ini. Program ataupun diskusi pada malam ini dibawakan oleh Project Dex dengan kerjasama Persatuan Beli Islam Nasional Malaysia, yang mana untuk pengetahuan anda semua, Project Dex ni saya boleh kata salah satu kumpulan pelajar-pelajar undang-undang yang ada satu matlamat untuk menyampaikan undang-undang kepada masyarakat dengan cara yang mudah difahami. Jadi kami ni ada pelbagai cara lah, antaranya adalah diskusi ini. Kalau tengok di page kami Project Dex tu, kami ada buat artikel dan sebagainya. Jadi banyaklah cara yang kami buat, dan ini adalah salah satu cara untuk kami menerangkan undang-undang dengan lebih mudah kepada masyarakat dan juga menerangkan tentang situasi semasa. Baik, dan sebelum saya nak terus bergerak pada kita punya diskusi malam ni, saya nak memperkenalkan dahulu panel-panel kita pada malam ni. Pertamanya saya memperkenalkan kepada anda semua panel pertama kita pada hari ni, iaitu Tuan Syed Ahmad Israq Syed Ibrahim. Untuk makluman anda semua, Tuan Syed Ahmad Israq merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Interdisciplinary Research and International Strategy Institute, ataupun lebih mudah dikenali sebagai IRIS. Yang mana IRIS Institute ni merupakan satu IRIS yang menjalankan projek-projek kajian yang bersifat rentas disiplin dan zaban dengan penumpuan kepada punca konflik dan krisis di dunia Islam secara khususnya dan pada strategi dan penyelesaiannya. Jadi saya boleh kata bahawa IRIS ni macam satu badan think tank lah lebih kurang. Dan untuk makluman anda semua, Tuan Syed Ahmad Israq yang hadir pada malam ini, beliau juga adalah ada banyak menulis buku lah. Dan salah satu buku, saya rasa ni buku terbaru beliau, iaitu buku Fast Tracking Politics. Yang mana kalau anda semua nak beli, boleh roger Tuan Syed Ahmad Israq lah. Ini buku terbaru beliau. Baik, ini sedikit tentang Tuan Syed Ahmad Israq. Yang keduanya, saya nak memperkenalkan kepada panelis kedua pada anda semua, iaitu Profesor Madya Muhammad Isham Muhammad Kamal, yang merupakan pensyarah di kuliah undang-undang Ibrahim di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan kalau ada hadirin yang ada di FB Live dan YouTube yang merupakan pelajar undang-undang di UIA, saya rasa kita semua kenal lah dengan Profesor Madya Muhammad Isham. Beliau merupakan pakar dalam bidang undang antarabangsa. Baik, ini serba sedikit tentang pengenalan para panelis kita pada malam ini. Dan saya boleh kata berdasarkan apa yang saya cerita tadi, kedua-dua panelis yang kita jemput pada hari ini bukan orang biasa-biasa lah. Yang orang yang ada kepakaran, ada kemahiran dalam isu yang kita nak bincangkan pada malam ini, insyaAllah. Baik, dan sebelum saya nak terus pergi kepada soalan, saya nak cerita sikit flow kita pada malam ini. Flow kita pada malam ini, kita akan ada 2 pusingan, yang mana saya akan tanya soalan lah kepada setiap panel untuk setiap round. Dan lepas saja habis pusingan, kita akan ada sesi soal jawab daripada para penonton di live FB dan juga di live YouTube. Jadi kalau anda semua ada soalan, boleh tanyakan di ruang komen. Dan lepas tu kita ada sesi konklusi lah. Baik, dan juga sebelum saya nak terus pergi kepada tanya soalan kepada panel pertama kita pada hari ini, saya nak ceritakan sikit sebenarnya apa objektif diskusi pada malam ni. Sebab kalau tengok promosi kita sebelum ni, ada yang bagi komen lah, kenapa nak bincang undang antarabangsa, undang antarabangsa ni useless. Kenapa nak bincang pasal benda PBB dan sebagainya, semua ni apa dikuasai oleh orang kafir, kenapa nak bincangkan benda ni. Jadi antara objektif kita nak bincangkan benda ni adalah kita nak memberikan satu, orang kata, kefahaman yang jelas tentang isu Palestin dan Israel. Sebab sekarang ni di media kita ada banyak naratif tentang isu ni. Jadi kami nak memberikan satu penerangan ataupun satu naratif yang jelas. Yang kedua, ini kami nak terangkan dalam kita nak memahami ataupun
dalam kita nak membuat satu perubahan di dunia ni, kita kena faham realiti lah. Dan untuk faham realiti, kita kena tahu untuk berhadapan dengan realiti. Dan kalau kita nak berhadapan dengan realiti, maka kefahaman tu perlu ada lah. Sebab itu kita buat diskusi pada malam ni. Baik, saya rasa itu antara objektif yang saya bercerita lah. Kenapa diskusi pada malam ni kita buat, insyaAllah. Baik, tanpa melengahkan masa, kita akan terus bergerak pada sesi diskusi kita pada malam ni. Jadi bila kita cerita tentang konflik Palestin dan Israel, Palestin dan Israel ni saya boleh kata satu konflik yang dah cukup lama, berpuluh tahun. Dah berpuluh tahun kita bincang, dah berpuluh tahun kita bincang macam nak selesai. Dan soalan pertama saya lah kepada tuan saya Ahmad Israq. Kalau kita tengok sekarang ni masyarakat dunia dia dah maklum bahawa apa yang berlaku di Palestin ni dia adalah satu bentuk penjajahan Israel yang bermula daripada Khilafah Uthmaniyah lagi. Sebab bila Khilafah Uthmaniyah kalah dalam Perang Dunia Pertama, kedaulatan Palestin tu, the sovereignty of the Palestin tu dah diberikan kepada British melalui perjanjian Balfour. Dan British bersetuju untuk menyerahkan Palestin kepada gerakan Zionism. Dan ini adalah sedikitlah macam mana Palestin boleh ditransfer sovereignty kepada British dan kepada Zionis. Tapi dalam isu pengiktirafan kewujudan Israel ni, dia ada beberapa naratif yang saling bercanggah lah. Pertama, naratif yang dipegang oleh orang Islam, yang dipegang oleh Muslim, bahawa kependudukan orang Israel di Palestin ni adalah tidak sah sebab Palestin akan selama-lamanya menjadi tanah suci Islam. Dan kemasukan Israel ke tebing barat, West Bank, merupakan salah satu bentuk settler colonialism yang tak seharusnya diiktiraf. Ini naratif untuk umat Islam. Kita dah clear cut, crystal clear bahawa ini adalah tanah milik umat Islam. Keduanya, naratif yang mengiktiraf Israel ini sebagai sebuah negara, dia ni sebenarnya berdiri lanjutan daripada cadangan idea two-state solution yang dicadangkan oleh United Nations dan British pada tahun 1947. Dan apabila adanya perang Arab Israel pada 1948 akibat ketidaksetujuan negara-negara Arab terhadap two-state solution, Israel memenangi perang tersebut dan berjaya menakluki sebahagian besar kawasan Palestin. Dan pemindahan kuasa Israel ke tebing barat juga disokong oleh justifikasi bahawa Israel ni dah memenangi Six Days War, perang 6 hari pada tahun 1967 tak salah saya. Dan juga rentetan daripada itu ada juga perjanjian Oslo yang telah termeterai antara PLO iaitu Palestine Liberation Organization dan Israel pada 1995 yang bersetuju untuk membahagikan tebing barat kepada 3 kawasan pentadbiran iaitu Palestin, Israel dan pentadbiran bersama, yang mana secara tak langsung telah mengiktiraf kewujudan negara Israel. Jadi soalan saya, panjang saya bercerita, jadi soalan saya, boleh Ustaz uraikan secara ringkas tentang, boleh Tuan saya sebab uraikan secara ringkas tentang apa sebenarnya kronologi perebutan dan rampasan tanah di Palestin ini, dan bagaimana kita sebagai seorang Muslim nak menentang naratif yang menyatakan bahawa Israel itu merupakan negara yang diiktiraf. Sebab kalau tengok argumen yang nak kata bahawa Israel itu adalah satu negara yang diiktiraf, kalau berdasarkan urutan sejarah, solid. Jadi macam mana kita nak sebagai Muslim nak menentang naratif tersebut? Dan adakah two-state solution yang telah dinyatakan oleh, yang telah disokong oleh kenyataan Perdana Menteri Malaysia pada hari semalam, yang mana two-state solution adalah idea yang lama, merupakan penyelesaian pada konflik ini? Dipersilakan Tuan Syed Israq. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator Abu Zar, yang saya kasihi, Prof Hisham selaku panel juga pada malam ni, dan semua penonton yang bersama dengan kita pada malam yang berbahagia ni, insya-Allah. Maafkan kalau ada bunyi-bunyi meletup sekarang masih lagi bercun-bercun, mungkin mengambil sempena perang di Gaza masih meletup-letup di luar sana tu. Baik, sidang penonton yang dikasihi sekalian, soalan yang disoal tadi, pertamanya dalam soalan tu sendiri saya rasa ada beberapa perkara yang saya sendiri rasa kurang tepat lah. Yang saya sendiri rasa kurang tepat. Cuma itu saya akan jawab lah dalam jawapan saya. Dan saya akan menjawab persoalan ni secara khususnya dari kacamata ataupun perspektif kajian saya lah. Maknanya dari sudut sejarah dan politiknya, bagaimana apa yang berlaku pada hari ini bermula satu masa dahulu. Sebab tu saya rasa kalau kita nak bincang isu two state solution, dah jadi kecoh lah sebab Perdana Menteri kita pun dah mention walaupun saya tahu memang pendirian Malaysia secara dasar luarnya memang begitu tentang two state solution ni.
Cuma sebelum kita pergi bincang tentang two state solution, saya rasa kita kena faham akar cerita. Dari mana datangnya isu solution ni datang daripada question apa. Maknanya solution mesti datang daripada satu persoalan kan. Jadi apa persoalan asal itu kan. Untuk memahami perkara tu, saya rasa kita kena betul-betul faham tentang ideologi yang mendasari segala yang sedang berlaku sekarang ni. Maknanya satu masa dahulu, walaupun orang Yahudi wujud di atas muka bumi ni, tetapi mereka tidak pernah buat apa yang mereka buat pada hari ni. Orang Yahudi ni bukan baru muncul hari ni kan. Maknanya kita mungkin dengar negara Israel itu tertubuh pada 1948 dengan mandat yang diberikan oleh UN, tetapi orang Yahudi lama dah kan wujud kan, sebagai sebuah bangsa. Kenapa tiba-tiba hari ni boleh jadi macam tu? Di sini kita kena faham ideologi yang mendasari pergerakan ini, iaitu ideologi Zionism. Kalau kita lihat ideologi Zionism ini, dia datang daripada satu mungkin warisan ideologi yang lebih lama daripada zaman pencerahan lagi, zaman Renaissance di barat lagi. Ketika Yahudi di barat yang merupakan sebahagian daripada masyarakat di barat ketika itu, yang juga di sebalik banyak imperialism, perancangan imperialisme barat. Maknanya mereka juga merasai kekayaan hasil mengaut daripada penjajahan-penjajahan ke atas negara-negara lain di atas dunia. Yahudi sebahagian daripada masyarakat itu, bahkan Yahudi di barat pada ketika itulah Yahudi yang paling berasimilasi. Maknanya mereka bercakap bahasa Inggeris, berpakaian seperti orang Inggeris dan memang hidup seperti sebagaimana orang-orang di barat lah. Jadi minda mereka dari sudut imperialism itulah yang kemudiannya memberikan satu corak kepada sebuah ideologi yang dinamakan sebagai Zionism, atau lebih tepat political Zionism. Maknanya asalnya hanyalah satu hasrat untuk orang Yahudi ni nak ada negara sendiri. Kemudiannya pada tahun apabila munculnya Theodor Herzl, Theodor Herzl ni salah seorang tokoh Yahudi pada hujung abad ke-19, dia sendiri telah menulis banyak tulisan-tulisan dia yang menyatakan bahawa tidak boleh tidak orang Yahudi mesti ada wilayahnya sendiri di mana mereka berkuasa sepenuhnya, dan dari situlah kita akan boleh menjadi sebuah negara yang akan dunia mengikut telunjuk negara ini. Maknanya Theodor Herzl ni seorang yang sangat clear vision apa yang dia nak dengan negara Israel ni. Dia nak negara Israel ni memang sepenuhnya Yahudi berkuasa di situ, dan negara ini negara yang sangat berkuasa sehingga dunia menganggap bahawa negara ini ialah negara role model bagi seluruh dunia. Boleh teliti dalam banyak tulisan-tulisan dia. Dalam diary-nya, dalam novel, Theodor Herzl pernah menulis novel menggambarkan Israel yang dibayangkan. Dan dalam diary dia yang saya nak sentuh di sini, dia pernah menyebut di manakah tempat itu? Di manakah tempat itu? Sebelum Herzl menulis perkara ini, orang Yahudi sebenarnya tidak partikular tentang di mana pun perlu wujudnya negara ini. Mereka mungkin nak ada tanah air sendiri kan. Bahkan sebenarnya yang nak ke tanah air ni, maknanya yang nak ada sebuah negara ni pun bukan semua. Kalau kita tengok pada era Theodor Herzl ini, ada dua aliran besar Zionism ni. Maknanya ideologi ni ada dua approach besar. Yang pertama political Zionism, yang mengambil langkah untuk berpolitik dan mewujudkan sebuah negara secara politiknya yang diteraju oleh Theodor Herzl. Tetapi pada masa yang sama ada yang disebut sebagai cultural Zionism, yang mana mereka kata isu survival orang Yahudi ialah pada mengembalikan kebudayaan dan identiti Yahudi regardless di mana pun negara itu. Maknanya yang bermasalah sekarang pada orang Yahudi ialah orang Yahudi telah hilang identiti, tidak ada budaya, semua dah lebur. Jadi dia kata kita kena kembalikan dulu identiti sebelum kita bincang soal menubuh negara. Tetapi kemudiannya Theodor Herzl ni yang lebih dominan, projeknya lebih dominan, dan dia berjaya membuat satu conference yang kita tahu di Basel pada 1897, dan resolusi berjaya dicapai oleh segala aliran Yahudi yang ada pada ketika itu bahawa kita tidak boleh tidak mesti wujudkan sebuah Jewish state, sebuah negara. Dan Herzl menulis dalam diary-nya apa katanya, di manakah tempatnya, dari kawasan sungai-sungai, denai-denai sungai di Mesir, maknanya sungai Nil, sehinggalah ke sungai Euphrates, sungai Furat di Iraq. Inilah dia kawasan yang dia mahukan menjadi Jewish state. Bagaimana kita nak menjadikan kawasan ini sebagai negara kita? Kita akan mengambil satu period transisi di mana kita akan wujudkan institusi atau agensi-agensi kita yang akan melobi dan mengusahakan projek mewujudkan negara ni. Yang saya ingat dia wujudkan antara yang paling penting 4 agensi penting. Maknanya masing-masing ada role dalam medianya, dalam pendidikannya, dalam ekonomi dan dalam politik dan diplomasi. Ada semua agensi-agensi itu ditubuhkan sebaik sahaja habis conference tu. Dan katanya
kita mesti penuhkan kawasan ini dengan penduduk-penduduk Yahudi, ya, di seluruh kawasan yang disebut tadi itu, sehingga mencecah sekurang-kurangnya 2/3 daripada populasi. Dan sekiranya kita telah mencapai populasi 2/3, ketika itu kita akan mewujudkan sebuah kerajaan Yahudi secara paksa di dalam negara ini. Maknanya di sini dia pun tak describe habis kan, apakah coraknya negara tu. Adakah negara tu negara pelbagai bangsa kan, ataupun negara tu sebuah negara Yahudi sepenuhnya kan. Itu dia tidak habis cakap, tapi yang clear di sini bahawa dia nak memang kawasan daripada Sungai Furat sampai ke Sungai Nil itu ialah kawasan negara Yahudi. Dan majoriti di tempat ini ialah Yahudi. Jadi di sini sendiri dah satu petunjuk awal bahawa mereka jelas bahawa tidak ada istilah berapa negara di kawasan ini. Istilah maknanya di sini dah satu petunjuk jelas bahawa satu negara sahaja yang mesti ada di kawasan itu, dan negara itu ialah negara Yahudi. Jadi masa ini benda ini hanya impian. Hanya impian, dan memang Herzl sebut pun, aku tahu apa yang aku sebut hari ini mungkin akan digelakkan oleh ramai orang, but wait, after 50 years we will see who will laugh. Lebih kurang macam itulah. Dia kata tengok lepas 50 tahun apa yang aku sebut ini akan jadi kenyataan. Dan kita lihat memang betul pada awal kurun ke-20, maknanya pada tahun 1930-an sampai ke 1940-an, sebelum munculnya negara Israel 1948, wujud debate di kalangan orang-orang Yahudi sendiri, di kalangan penggerak-penggerak Zionis sendiri. What kind of state yang kita mahukan? Maknanya mereka sekarang jelas bahawa Zionis perjuangannya ialah mewujudkan satu sahaja negara, one state. Yang realitinya one state. Terpulanglah orang nak cakap macam mana, tapi secara realitinya dia hanya satu negara, iaitu negara Yahudi. Cuma bentuk dalam tu macam mana? Sebab mereka tahu bahawa di tanah tersebut ada orang asal. Mereka tahu tanah tersebut ada orang asal. Jadi di sini saya nak point satu tulisan yang mungkin boleh carilah, satu artikel jurnal yang ditulis oleh penulis bernama Dr. Ali Jarbawi dan juga Dr. Tariq Dana yang cuba merumuskan beberapa karakteristik Zionism. Salah satunya ialah karakteristik gerakan Zionism ini ialah ia bersifat exclusionist. Exclusionist. Dia kata apa? Early Zionist leaders envision the Jewish state as part and parcel of European colonialism. Sebab tu kita kena kenal Herzl ini sendiri lahir dan hidup dalam dan membesar dan kaya di kalangan kolonial ataupun penjajah-penjajah Europe. Jadi mindanya sama sebagaimana minda penjajah Europe yang mengamalkan settler colonialism kan, yang pergi ke kawasan-kawasan lain di seluruh dunia. Boleh cari ada satu buku yang saya lupa nama penulisnya, tapi dia cerita bagaimana Zionis ni juga memiliki hubungan dengan banyak lagi kerajaan-kerajaan diktator dan penjajahan di seluruh dunia, termasuklah kerajaan Nazi, termasuk juga kerajaan Jepun yang ketika dulu Jepun menjajah Malaya dan sebagainya. Di sebalik semua kerajaan-kerajaan ini wujud kumpulan-kumpulan Zionis yang berinteraksi dengan mereka. Di sinilah munculnya dakwaan daripada penulis tersebut yang mengatakan hatta Holocaust itu sendiri ialah satu perancangan bersama di antara elit Zionis dengan kerajaan Jerman untuk memaksa penduduk-penduduk Yahudi di Jerman ketika itu nak berpindah. Sebab Yahudi asalnya tak nak berpindah. They enjoy the life they had during that days in Europe kan. Mereka dah assimilate. Apa keperluannya nak pergi ke sebuah negara yang tengah-tengah dahlah negara orang penuh dengan orang Arab kan. Kita curi tanah. Jadi orang menentang idea tu. Tetapi minda Herzl dan minda pendiri-pendiri Zionis ialah minda kolonial, minda penjajahan. Jadi mereka exclusionist. Minda kolonial ialah mereka akan ambil alih tanah sebagaimana berlaku di US, sebagaimana berlaku di Australia. Mereka akan ambil alih tanah tersebut, mewujudkan ataupun membawa masuk rakyat mereka, dan kemudian mengubah tanah tersebut menjadi satu negara yang baru. Dan kemudian meminggirkan, kalau boleh menghapuskan terus penduduk asal. Itu yang berlaku kepada Aborigines di Australia, yang berlaku kepada Red Indians di US dan sebagainya. Jadi cuma sekarang saya sebut tadi persoalannya mereka tak tahu. Mereka tahu bahawa dalam negara Palestin itu ada orang Arab. Nak buat apa dengan orang Arab ni? Adakah kita nak bunuh semua sekaligus atau kita nak buat macam mana? Sebab nak menghapuskan sepenuhnya pun bukan kerja yang mudah. Kita lihat ada debate di kalangan orang kata apa, orang-orang pemikir-pemikir Zionis ni. Saya nak ambil perhatian kepada satu tulisan salah seorang tokoh Zionis yang bernama
ZF Jabotinsky. Yang ni boleh carilah, dia tulis satu esei yang berjudul The Iron Wall. The Iron Wall. Ini yang selalu dirujuk sebagai kononnya antara idea awal kepada two-state solution. Maknanya kononnya disebut bahawa orang Yahudi sendiri mencadangkan two-state solution. Kononnya orang Zionis sendiri tak nak menghalau ataupun menghapuskan sepenuhnya Arab, tetapi ingin coexist di antara satu sama lain kononnya. Dan tulisan beliau inilah yang dikatakan sebagai rujukan awalnya. Cuma yang masalah yang di sini yang saya nak sebut ya. Okey, Jabotinsky ni dia bagi 5 langkah. 5 langkah macam mana nak wujudkan sebuah negara kan yang boleh wujud tanpa diancam oleh Arab. Jadi orang anggap dengan tulisan dia ni, maknanya sebelah negara Israel ni ada sebuah negara Arab yang boleh berjiran dengan baik. Anggapan orang terhadap tulisan dia. Tapi bila kita baca apa langkah-langkah yang dicadangkan, dia kata yang pertama, negara Israel mesti membina sebuah tembok besi yang mengasingkan negara kita dengan orang Arab. Yang kedua, kita mesti menghapuskan sebarang usaha yang ingin menembusi tembok-tembok ini. Yang ketiga, siapa yang ada dalam kawasan ini di kalangan ekstremis Arab, maknanya yang melawan kita, kita mesti marginalize, kita mesti pinggirkan dia. Okay, kejap saya pun tak dengar suara. Iron Dome kat luar ni. Tak apa. Okay, kita minum air sekejap. Okay, yang ketiga dia cakap kita akan marginalize golongan yang menentang kita, dan kita mesti meramaikan pihak-pihak Arab yang moderate. Moderate ni maknanya apa? Dia sanggup duduk dan mengubah identiti daripada Arab menjadi warga Israel. Kemudian yang keempat, kita galakkan lagi kumpulan moderate ni semakin ramai, sehingga di kalangan Yahudi pun ada yang moderate dan boleh mix dengan Arab moderate ini sehingga membentuk satu bangsa baru. Macam kita, bangsa Malaysia kan, bangsa baru yang tak pernah muncul sebelum ni. Bangsa baru yang digelar sebagai bangsa Israel, yang duduk di dalam sebuah negara bangsa yang bernama negara Israel. Dan kemudian barulah kita boleh bincang tentang collective rights dalam sebuah negara yang macam itu. Jadi maknanya yang orang sebut sebagai kononnya pengasas kepada idea two-state solution di kalangan Zionis ini sendiri pun membayangkan pada akhirnya mereka hanya nakkan satu negara. Maknanya tidak ada negara Arab in the end. Tidak ada negara Arab in the end. Sebab itu jadi kenapa masih lagi muncul idea two-state solution sampai ke hari ni? Kenapa masih dicakap, masih dibicarakan, bahkan ditawarkan sebagai solution? Sebelum saya terlupa, saya baca satu lagi. Letup lagi. Salah satu kata-kata daripada Yosef Waitz. Yosef Waitz ni ialah pengarah kepada Jewish National Fund for Land Settlement Department. Yang mana kata-kata ini ditulis pada tahun 1940. Apa kata Yosef Waitz ni, pengarah kira yang menguruskan dana untuk membeli tanah-tanah. Sebab tu kita kena tahu antara cara settler colonialism ini ialah selain daripada dia ambil tanah secara haram dan sebagainya, mereka juga membeli tanah yang dikumpul dengan menggunakan dana yang dikumpul daripada Yahudi di seluruh dunia. Jadi kata pengarah ini, dia kata it must be clear that there is no room in the country for both people, meaning for Arab and for Jewish people. There is no space, no room. So dia kata, if the Arabs leave it, the country will become wide and spacious for us. The only solution is a land of Israel, at least a western land of Israel without Arabs. There is no room here for compromises. The Zionist idea is the answer to the Jewish question. Ini kat sini sebenarnya the Jewish question ni. Yang orang kata solution tu kepada apa? Solution tu ialah kepada the Jewish question. Kan, Herzl bertanya soalan, maknanya menimbulkan soalan, kalau orang Yahudi tidak ada Israel, ke mana orang Yahudi nak pergi? Kami dibunuh di Holocaust, kami dibunuh di Rusia, kami dibunuh di sana sini dan sebagainya. Ini naratif yang dicuba bawa lah. Kan? Jadi dia kata jawapan kepada soalan ini jelas. Kan? The complete evacuation of the country from its other inhabitants and handing it over to the Jewish people is the answer. Kan? Maknanya mesti mengeluarkan sepenuhnya penduduk asal, dan serahkan sepenuhnya kepada orang Yahudi yang duduk di situ. Bermakna konsisten daripada awal. Orang Yahudi, orang Zionis jelas bahawa secara realitinya apa yang mereka mahukan ialah one state
solution. Jadi soalan kat sini sebelum saya menutup jawapan saya, kenapa masih lagi ada narrative two state solution ni? Kenapa mereka Zionis sendiri terima keputusan UN pada tahun 1947? Kenapa sampai ke hari ini bahkan Presiden US pun masih sebut tentang two state solution dan sebagainya? Mereka tahu dengan naratif ini, walaupun mereka sebenarnya itu bukan projek yang mereka mahukan, maknanya objektif mereka bukan itu. Tetapi if that narrative while being played allow them and give them space to do what they want on the land, then why not? Kan? So the two state solution narrative yang sekarang dimainkan ni is just a narrative, while in reality you turun ke Palestin, you akan tengok there is no two state. It won't be, tak akan berlaku, mustahil dalam keadaan ada sekarang ni, tidak akan berlaku secara realistiknya. So two state solution is just a concept on paper. It's just a concept in speech and will never materialize. So mereka biarkan, tak apa, cakap lah. You nak cakap kan, cakap lah. Semua orang pun bercakap two state. So kita yang mendengar ni, kita pun ingat, oh baguslah tu, can coexist kan. Separuh ambil bahagian sebelah sini, separuh lagi ambil bahagian sebelah sana. Itu kan penyelesaian yang paling baik. That would not happen. Jadi mereka biarkan naratif ini terus dimainkan oleh pemimpin-pemimpin dunia supaya mereka memiliki masa. They can buy time kan, untuk mereka meneruskan plan asal mereka untuk mewujudkan satu negara Israel daripada Sungai Furat ya sampailah ke Sungai Nil. Wallahu a'lam. Terima kasih Tuan Syed Ishraq. Jawapan yang cukup ringkas tentang penerangan bagaimana sebenarnya idea two state solution ni sebenarnya adalah, saya boleh kata, adalah satu teknik untuk dia mengaburkanlah idea ataupun jawapan kepada question of Jewish tadi, yang mana ke mana orang Yahudi nak pergi. Jadi saya kira ulasan yang Tuan Syed Ishraq tadi dah dibuat secara ringkas, dan saya boleh rumuskan bahawa sebenarnya idea one state solution ni sebenarnya dia adalah idea yang panjang dan dia dah di-plan lama dah oleh golongan Zionism. Jadi saya harap jawapan tadi telah dapat memberikan satu penerangan jelas kepada audiens tentang apa sebenarnya sejarah ataupun apa sebenarnya idea yang berlaku di tanah Palestin sendiri. Baik, terima kasih Tuan Syed Ishraq. Jadi saya teruskan soalan seterusnya kepada Dr. Hisham. Soalan saya kepada Dr. Hisham, kalau kita tengok punca peperangan yang berlaku antara Hamas dan Israel pada saat ini adalah bermula daripada serangan tentera Israel ke atas penduduk Sheikh Jarrah, yang mana hal ini sebenarnya rentetan daripada keputusan Mahkamah Israel yang membenarkan Israel untuk menghalau penduduk di Sheikh Jarrah atas dasar undang-undang yang diluluskan oleh Badan Legislatif Israel yang telah membenarkan tuntutan dibuat ke atas rumah-rumah milik penduduk Palestin. Dan ini adalah puncanya lah. Dan kalau kita nak trace balik the history of the negotiation of Israel dan Palestin, pada tahun 1955 dah telah terletakkan perjanjian Oslo yang telah membahagikan kawasan kawasan di Palestin itu kepada 3 bahagian, iaitu Israel, Palestin dan pentadbiran bersama. Jadi soalan saya kepada Dr. Hisham, di manakah keabsahan undang-undang dan Mahkamah Israel? Sedangkan kawasan Sheikh Jarrah ini dia berada di dalam kawasan Palestin dan bukan di kawasan Israel. Dan adakah mereka ini ada jurisdiction ke atas tanah Palestin? Kerana kalau kita petik kenyataan jurucakap United Nations Commission of Human Rights, dia cakap bahawa penerapan undang-undang Israel ke kawasan pentadbiran Palestin adalah tidak sah. Dan mungkin Dr. Hisham boleh juga terangkan apa sudut pandang undang-undang antarabangsa dalam menangani isu kependudukan Israel di tanah Palestin. Silakan Dr. Hisham. Okay. Terima kasih Saudara Abu Zar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sedikit tentang cadangan pada tahun 1947, di mana two state solution antara yang dicadangkan 54% adalah untuk Yahudi, 45% adalah untuk orang-orang Arab, orang-orang Palestin, dan 1% Baitul Muqaddis adalah untuk masyarakat antarabangsa. Dari aspek itu lagi, lebih banyak tanah diberi kepada Yahudi, dan
solusi dua negara, penyelesaian dua negara pada masa itu juga tidak mendapat bukan hasil daripada rundingan dengan orang-orang Arab. Dan pada masa itu juga tanah-tanah yang ditentukan untuk 54% kepada Yahudi adalah tanah-tanah yang baik. Jadi daripada situ lagi telah bermula perluasan wilayah. Perancangan penyelesaian dua negara pun telah bermula dengan untuk merampas tanah-tanah. Dan kita juga kena faham bahawa undang-undang tanah juga undang-undang yang memberikan bidang kuasa kepada mahkamah-mahkamah Israel. Semuanya adalah yang digubal oleh Parlimen Israel, di mana tidak ada wakil orang-orang Palestin. Dan mengikut tulisan Dr. Alice Penny-Pinto, tapi tulisan Dr. Alice lebih banyak memberi contoh kepada keadaan di tebing barat. Tetapi saya rasa ia juga terpakai dalam hal-hal lain di jalur Gaza dan juga di Baitul Muqaddis. Dikatakan bahawa sebenarnya kan bila kita guna perkataan occupation, pendudukan ni sebenarnya dia hendaklah bersifat sementara. Dalam sesuatu peperangan, sebuah negara menguasai negara lawan, duduki, kemudian lepas perang tamat, negara-negara kembali kepada sempadan asal. Jadi pendudukan occupation tu dia hendaklah bersifat sementara. Kalau bersifat lama, pendudukan yang berterusan, itu dah dipanggil penaklukan. Okay. Jadi Dr. Alice mengatakan bahawa bila disebabkan pendudukan yang berpanjangan, yang berlarutan, jadi Israel telah melaksanakan sistem undang-undang yang sangat komprehensif. Undang-undang digubal dan digunakan untuk tujuan negara. Jadi dan ia juga membenarkan mahkamah-mahkamah di Israel untuk mengembangkan bidang kuasa mereka. Bukan sahaja ke atas wilayah-wilayah yang diduduki oleh orang-orang Yahudi, tetapi juga mula masuk ke tanah-tanah, ke kawasan, ke atas orang-orang Palestin dan juga ke atas wilayah-wilayah Palestin. Okay, dan bidang kuasa ini juga merangkum pelbagai aspek berkaitan dengan negara, termasuk penentangan bersenjata, rampasan tanah, semua dah jatuh bawah bidang kuasa mahkamah Israel. Jadi kita katakan bahawa bidang kuasa yang diamalkan oleh Israel adalah bidang kuasa luar wilayah, extraterritorial jurisdiction. Dan Palestin sebenarnya sedang ditakluki juga melalui perluasan bidang kuasa mahkamah. Ini yang ditulis oleh Dr. Alice Penny-Pinto. Jadi kalau kita lihat kepada undang-undang antarabangsa, pertama antara cabang undang antarabangsa adalah undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Antara treaty atau perjanjian antarabangsa adalah Convention Geneva keempat. Okay. Dalam perkara 49 terdapat larangan pemindahan paksa. Okay. Kuasa yang menduduki tidak boleh memindahkan penduduk asal secara paksa daripada tempat tinggal mereka masing-masing. Ini adalah pelanggaran besar convention. Istilah dia adalah grave breaches of the convention. Dan sekiranya ini dilakukan, ia adalah merupakan satu jenayah perang. Okay. Dan jadi apa yang saya nak sebutkan di sini adalah walaupun keputusan dibuat oleh mahkamah, tetapi mahkamah Israel telah mengambil bidang kuasa yang tidak sepatutnya berlaku. Kita bagi contoh
Contohnya kalau sekiranya Malaysia, Mahkamah Malaysia membuat keputusan ia ada bidang kuasa terhadap tanah di Patani, itu dah langgar bidang kuasa. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh, yang bertentangan dengan undang-undang antarabangsa. Dan saya nak katakan bahawa Mahkamah Israel adalah mahkamah yang sebenarnya tidak ada integriti. Satu kes yang agak masyhur dahulu, kes Eichmann, seorang yang dikatakan melakukan pembunuhan orang-orang Yahudi semasa di Jerman, lari ke Argentina, kemudian dicolik dari Argentina, dibawa dan didakwa di Mahkamah Israel. Dan Mahkamah Agung Israel mengatakan bahawa mereka ada bidang kuasa. Bagaimana Mahkamah Israel yang tidak wujud semasa Eichmann dikatakan melakukan jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan boleh mempunyai bidang kuasa terhadap Eichmann? Jadi kita nampaklah ini adalah sistem kehakiman yang sebenarnya tidak ada integriti. Jadi buat masa sekarang itu sajalah komen saya, jawapan saya terhadap soalan saudara Abu Zahar. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hisham atas penerangan jawapan. Apa sebenarnya dari sudut undang, apa sebenarnya view of pandangan undang-undang dalam isu keputusan Mahkamah Israel dan daripada sudut undang-undang antarabangsa. Jadi saya boleh kata sebenarnya sistem kehakiman di Israel ni adalah sistem yang sangat-sangat berat-selah dan langsung tidak memenuhi apa yang rule of law itu yang sepatutnya dibuat. Kalau kita tengok di Malaysia, kalau sesebuah mahkamah tu tak ada jurisdiction atas sesebuah tanah, maka sebarang keputusan di mahkamah tersebut tak akan memberi langsung kesan undang-undang. Tapi kalau kita tengok di tanah Israel ini, inilah yang berlaku. Dan ini adalah apa yang realiti yang berlaku sekarang lah. Baik, saya akan, sebelum saya meneruskan ke soalan seterusnya, saya nak pesan kepada audiens dan hadirin semua yang berada di live FB dan di live YouTube, kalau ada sebarang soalan boleh tanyakan di ruang komen, insyaAllah. Baik, soalan seterusnya saya nak ajukan kepada Tuan Syed Ishraq. Soalan yang kedua, ni kita dalam persoalan yang kedua ya. Okey, dalam untuk kita nak memahami konflik Palestin Israel ni, ramai yang kata bahawa, kalau kita di social media lah, ramai yang menolak, ramai yang kata bahawa ini bukan isu agama, ini adalah isu kemanusiaan, sebab benda ni diorientasi agama dan sebagainya. Dan ada juga yang cakap bahawa ini adalah isu politik antarabangsa, sebab kalau kita tengok realiti pertemuan antara Palestin dan Israel ni kedua-duanya ada negara-negara yang menyokong di belakang. Maknanya kalau ada sokongan daripada negara-negara, jadi sokongan daripada negara-negara ini dia tak semestinya berlandaskan kepada agama semata-mata. Dia mesti ada kepentingan lain. Jadi tak kala benda ni berlaku, saya nak tanya kepada Tuan Syed Ishraq lah, isu politik antarabangsa, isu kemanusiaan, isu agama, dalam isu ini apa sebenarnya yang berlaku menurut kacamata politik antarabangsa? Sebab kita tengok Palestin dan Israel, kedua-duanya ada negara yang dah backup dia. Dan sebagai seorang Muslim, negatif yang mana satukah yang kita nak pegang? Ini isu agama ataupun macam mana? Silakan Tuan Syed Ishraq. Baik, terima kasih. Sebelum tu saya tertarik tadi dengan apa yang Prof Hisham sebut, satu pencerahan yang menarik lah tentang sisi mahkamah dan undang-undang di sana, sebab saya rasa itu juga yang banyak orang di Malaysia tak berapa faham kan, dan itu yang digunakan, naratif yang digunakan oleh pihak di Israel untuk menunjukkan bahawa mereka kononnya menjalankan proses yang sepatutnya lah kan kepada penduduk-penduduk Arab di sana. Tapi ialah maknanya mereka tidak dapat kita tidak dapat faham tentang kepincangan yang ada tu, dan saya rasa sisi-sisi begini perlu lebih banyak dipaparkan dan dijelaskanlah kepada masyarakat di Malaysia. Bahkan pada peringkat kami lah, kalau di pusat kajian saya sendiri, kami juga mengkaji rupa-rupanya berlaku beberapa orang kata apalah, saya bukan orang undang-undang walaupun dulu ambil syariah, tapi maknanya bukan belajar undang-undang di Malaysia lah, maknanya cuma kita tahu ada berlaku kepincangan dari sudut proses undang-undang juga dalam isu pengambil alihan tanah-tanah di tanah Melayu ni sendiri kan. Maknanya banyak juga benda-benda yang hanky-panky lah, tak tahu istilahnya apa kan. Sebenarnya isu yang sama juga berlaku di sini.
mungkin yang terdekat macam yang sekarang ni sedang berlaku di Raub. Baik. Baik, kembali kepada soalan daripada saudara moderator tadi. Saya pun lihat isu yang dibangkitkan saudara moderator tentang kononnya jangan kita kaitkan isu Al-Aqsa, isu Palestin ini sebagai isu agama. Kan? This is not a religious issue. This is humanity, this is a political issue, bla 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 dan sebagainya. Baik, di sini kalau mengikut perspektif saya lah, saya yang ingin saya kongsikan dengan semua penonton pada malam ni, saya lihat agenda membebaskan Al-Aqsa, agenda membebaskan Baitul Maqdis dan mengembalikan keamanan di bumi Palestin kepada semua penduduk yang pernah ada di situ, termasuklah Kristian dan juga Yahudinya, dan juga keamanan di rantau Timur Tengah. Agenda ini kita boleh lihat akan ada 3 kelompok yang pada masa yang sama semua ada usaha untuk melaksanakan agenda ni. Ada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok umat Islam sendiri. Kelompok yang pertama ialah kelompok umat Islam sendiri. Kelompok yang kedua ialah kelompok orang bukan Islam yang masih waras. Yang masih waras ini maknanya yang boleh berfikir secara rasional dengan fakta, secara akademik, dengan berhujah dan bukan blinded by propaganda dan sebagainya. Kemudian kelompok yang ketiga ialah orang bukan Islam yang nak kata waras tu belum tentu, tetapi mereka ini ada vested interest, ada kepentingan-kepentingan tertentu yang ingin mereka raih melalui sokongan mereka terhadap agenda ini. Okey. Jadi kalau kita clear bahawa agenda yang sedang dibicarakan ini dibawa bersama, dipikul bersama oleh ketiga-tiga kelompok ini, jadi kita akan jelas dan faham. Dan kita tak boleh expect ketiga-tiga kelompok ini akan sama cara lihatnya kepada agenda ini. Baik, jadi sebagai umat Islam, yang pertama sekali saya nak sebut dulu sebagai umat Islam. Sebab saya rasa yang menonton malam ni pun semua orang Islam setakat yang saya tahulah, tengok komen ni kan, nampak orang Islam semualah, mungkin orang UAE semua. Sebagai umat Islam saya rasa jelas dengan segala dalil Quran dan hadis yang saya rasa tak perlu dah saya ulang semula, dan juga dengan dalil perbuatan Rasulullah SAW sendiri, yang mana kita lihat usaha segala ekspedisi Rasulullah apabila Rasulullah berjaya membina kekuatan di Madinah. Ekspedisi-ekspedisi dan pembukaan Rasulullah buat, dakwah yang keluar daripada Madinah yang Rasulullah buat, semuanya menghala ke arah mengembalikan Baitul Maqdis kepada ketauhidan. Sebab kita faham bahawa segala tanah suci, 3 masjid ini, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa yang Rasulullah sebut itu ialah tanah suci tauhid. Kita tak kisah bangsa apa sebenarnya. Kalau orang Yahudi hari ni, Zionis hari ni peluk Islam, kembali kepada tauhid, duduklah situ, tak ada masalah. Sebab yang maknanya Allah arahkan kepada nabi-nabi semua, arahkan kepada umat Islam, mesti kembalikan tanah-tanah suci ini kepada bumi tauhid. Ini ialah markas tauhid, headquarter kepada dakwah tauhid ke seluruh dunia. Jadi agenda ini bagi kita orang Islam ialah satu agenda akidah. Sebab arahannya datang daripada Allah dan Rasul. Dia agenda akidah. Tidak mempercayai agenda ini sebagai tanggungjawab agama dan tanggungjawab iman, ertinya terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan pada akidah. Jadi dia bukan isu yang kita mudah-mudah kata, oh saya memang saya Islam tapi saya sokong ni sebab kemanusiaan je. Dia kononnya nak nampak neutral lah. Kan, tak nak dikaitkan dengan mana-mana. Saya sebut awal-awal di sini, maknanya dengan hadis, dengan Al-Quran dan sebagainya, dan dengan sepakatnya ulama terhadap soal ini, agenda Al-Aqsa dan mengembalikan keamanan di bumi Palestin dan seluruh dunia ialah agenda akidah. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi umat Islam tidak timbul soal adakah ini isu agama atau ini isu politik atau apa dan sebagainya. Sebab bagi kita, apabila kita sebut agama, Islam itu ialah akidah yang merangkumi politik, ekonomi, undang-undang, diplomasi, media, kekuatan tentera, teknologi, sains, pendidikan dan sebagainya. Itu Islam yang kita faham. Jadi tidak timbul soal apabila kita kata ini ialah agenda umat Islam, kita akan kata ini semata-mata sebab agenda agama sahaja. Kita mengabaikan segala faktor politik, mengabaikan segala faktor ekonomi. Itu namanya terlalu naif. Tidak ada satu isu pun yang melibatkan umat Islam, melainkan memang dia mesti ada dimensi politik, ada dimensi ekonomi di situ, ada dimensi undang-undang di situ. Dan kita sendiri ditunjukkan oleh Rasulullah SAW bahawa untuk kita menunaikan agenda tersebut bukan hanya sekadar dengan
beribadah, maknanya benda-benda yang kita anggap sebagai benda agama lah, bukan dengan doa sahaja kan, dengan ibadah sahaja, dengan pergi menziarah sahaja ke situ, tidak. Rasulullah sendiri menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah membina kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan diplomasi, kekuatan undang-undang dan sebagainya untuk mengembalikan status quo bumi Baitul Maqdis kepada bumi Tauhid. Jadi macam mana kalau kata kita orang Islam ni kita nak asing-asingkan pula isu ni? Jadi ini macam mana boleh datang cara fikir macam ni? Ialah kesan daripada kefahaman sekularisme yang mengasingkan benda-benda yang kita anggap keduniaan dengan benda yang kita anggap sebagai akidah. Itu poin saya yang kedua bagi umat Islam. Kemudian yang ketiga, bagi umat Islam kita kena faham kenapa kita rasa apologetic, kenapa kita kena rasa allergic bila kita nak cakap kepada orang bukan Islam bahawa agenda ini saya perjuangkan sebab ini ialah agenda akidah saya. Kita silap sebab sebenarnya bagi manusia, belajarlah, kalau pelajar sosiologi, pelajar social science, kita akan tahu apakah the main motivation, apakah yang mendorong seseorang untuk buat apa yang dia buat di atas muka bumi ni. Kalau pelajar social science, kita akan belajar tentang ism, iaitu paradigm. Kita ada world view, kita ada paradigm. Tapi dalam bahasa kita, orang Islam ni, kita tahu bahawa itu semua kita namakan sebagai akidah dan iman. Jadi bagi manusia, dorongan terkuat untuk kita ni tunaikan dan capai kejayaan dalam menunaikan agenda tersebut ialah dorongan iman. Sebab itulah juga Zionism berjaya menubuhkan negara Israel, sebab mereka berjaya menjadikan penubuhan negara Israel sebagai akidah dan iman mereka. Walaupun it is fabricated. Maknanya walaupun fragile iman dia tu, sebab dia reka je banyak fakta dia kan, fakta sejarah dia reka, sistem undang-undang tu dia reka, maknanya dia ikut suka kepala dia je. Tapi mereka tanam benda tu ke tahap iman. Sebab itu dia bertahan dengan kegigihan sampai ke hari ni, sanggup mati kan. Kalau kita kata orang Islam sanggup mati je, orang Zionis lebih awal sanggup mati demi Palestin. Orang Zionis lebih awal sanggup berkorban demi Palestin. Orang Zionis lebih awal sanggup infak harta-harta mereka. Pernah dengar ada dia orang buat satu tabung kepada semua orang-orang kaya Yahudi di barat untuk mereka boleh liquidate all their properties and assets ke dalam tabung tersebut, di mana dengan itu mereka boleh alihkan cash ataupun harta tersebut untuk membangunkan pula di Israel. Kita orang Malaysia pun, kita orang Islam pun tak buat macam tu. Dari mana datangnya kegigihan mereka itu? Kerana mereka faham itu ialah soal iman, belief mereka, faith kan. Sebab itu akhirnya Zionism tu dia dikaitkan dengan Judaism, walaupun Herzl ialah seorang sekular. Dia tak baca Quran dia, maksudnya dia tak baca kitab dia tak semayang dan sebagainya, tetapi dia tahu tanpa Judaism sebagai asas kepada Zionism, orang Yahudi akan fragile. Jadi dia kaitkan dengan iman mereka kan. Sebutlah ini janji akhir zaman bla 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 dan sebagainya. Oleh itu bagi umat Islam, 3 poin yang saya sebutkan tadi itu menunjukkan kepada kita bahawa kita membawa agenda ini dengan sebab itu. Dan kita kena konsisten di atas itu. Dan bahkan orang bukan Islam, saya juga ada lihat dalam Facebook, ada kawan-kawan India, kawan-kawan Cina, mereka respect dengan kita apabila mereka lihat kita menyokong agenda ini kerana iman dan akidah. Kita ingat benda ni kita jadi segan-segan nak sebut. Tapi bagi mereka ini ialah something yang respectable. Kan, mereka tak sangka hanya kerana agama manusia sanggup berjuang untuk mengembalikan keamanan, sebab orang lain agama mereka tak nak macam tu. Their religion and belief does not, orang kata apa, tidak keluar daripada dinding-dinding rumah ibadah mereka pun kan. Kita go beyond that. Agama kita ni hidup dalam reality kan, hidup dalam lanskap global dan sebagainya. Baik, itu untuk golongan pertama. Untuk golongan kedua, orang bukan Islam yang masih waras. Kita boleh tengok macam contohnya academician pun ada banyak yang macam tu. Saya sendiri pernah menyertai satu conference di Istanbul pada tahun 2019 lah. Ni era pra-PKP pra-COVID, before COVID, BC. Berbincang tentang isu-isu konflik-konflik yang berlaku dalam dunia Islam. Salah antaranya isu yang berlaku di Palestin lah. Yang saya ingat salah seorang panel masa tu ialah salah seorang academician dari Perancis. Saya tak kenal dia, saya pun dah lupa nama dia sekarang ni, tapi dia terkenal lah dalam dunia akademik, banyak menulis artikel-artikel jurnal tentang Middle East, tentang Islam di Timur Tengah dan sebagainya. Dalam keadaan dia bukan orang Islam pun, tetapi dia maknanya dia secara rasional maknanya dia menilai fakta yang ada, hujah yang ada, evidence yang ada dan sebagainya, sehingga dia bercakap tu bila kita dengar seolah-olah dia macam bercakap, dia memang percaya sepenuhnya bahawa Palestin ini memang tidak ada hak langsung pada orang Israel. Jadi ada kelompok macam ni, orang bukan Islam yang masih boleh berfikir dengan waras. Bagi mereka tentu kita tidak boleh mengharapkan mereka ini akan mengangkat agenda ini kerana akidah. Tetapi mereka mengangkat agenda ini kerana mereka faham bahawa ini fakta. This is factual.
And any rational people should do what is based on facts and evidence. Kan, orang yang bodoh sahaja yang akan buat ikut mitos, kan, ikut fiction dan sebagainya. Macam mana orang-orang Zionis hari ni, kan, mitos. Kononnya mereka ni lah orang yang paling lama ataupun orang asal yang duduk di bumi Palestin. Itu mitos. Tidak dapat dibuktikan pun sampai hari ni dan tidak pernah ada fakta pun menyokongnya. Kan, kajian-kajian antropologi, arkeologi, sosiologi pun points out to different direction daripada apa tuduhan mereka. Jadi orang yang waras, dia akan sokong dengan fakta dan evidence. Jadi bagi mereka tak apa, kita tidak anggap bagi mereka isu tu isu agama, tetapi you should be orang kata apa, you should be amanah, kan, kepada you should be ialah beramanah dengan fakta akademik yang kamu miliki. Kan, dengan mereka ni kita sebut begitu. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga. Ini yang mungkin disebut oleh saudara moderator tadi. Adanya negara-negara yang menyokong juga orang-orang Palestin seperti Iran, seperti Rusia. Saya tak rasa Rusia ni dia menyokong lah. Sebab tu saya nak sebut ni, kelompok yang ketiga ni orang bukan Islam yang berkepentingan. Ada ramai maknanya kita tengok hari ni yang bagi, yang sebut, yang maknanya condemn, contohnya hatta di dunia barat pun ada, saya tak ingat Perdana Menteri mana, Norway ke Finland ke, dia kritik serangan Israel sekarang ni yang sedang berlaku ni, kan, maknanya ada juga yang macam tu. Tapi kita tahu berdasarkan bacaan kita terhadap politik dan sebagainya, kita faham bahawa mereka ini bersuara itu kerana kepentingan-kepentingan tertentulah, kan, for some political interest, for some political reason, maybe for popular, maknanya mendapatkan sentimen popularity di kalangan internal audience, maknanya pengundi-pengundi di dalam tanah air mereka sendiri, kan, dan juga mungkin kerana mereka ingin ada interest tertentu untuk go against US. Misalnya Rusia, kita tahulah, kan, kenapa Rusia mungkin nak ada stake, kan, nak campur tangan, sebab Rusia pun dia nak tunjuk bahawa dia sama kuat dengan US, kan. Jadi dalam isu Palestin dia kena tunjuk dia backup Palestin lah, kan. Jadi bagi orang-orang yang macam ni, kita tengok, kita boleh faham macam manakah isu ini menurut perspektif mereka. Perspektif mereka is totally tentang interest. Selagi mana ada interest, mereka akan sokong. Apabila interest tersebut hilang, mereka akan hilang juga. Mereka boleh mengalihkan sokongan mereka pergi kepada Zionis dan sebagainya. Sebab itu kerja Zionis daripada awal, daripada zaman Herzl, awal kurun ke-20 lagi, ialah pergi melobi semua kerajaan-kerajaan di seluruh dunia, kerajaan China, Jepun dan sebagainya. Ada banyak tulisan akademik yang telah menulis tentang benda ni, untuk menunjukkan seolah-olah Zionis lah yang akan memenuhi interest nasional negara-negara ini. Macam contoh, apakah lobby mereka kepada kerajaan British imperialis dulu? Mereka janjikan bahawa dengan projek Zionis inilah British akan boleh lebih berkuasa, akan boleh sustain their empire, akan boleh expand, bla 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 dan sebagainya. Apakah janji mereka kepada kerajaan rebellion China? Kita tahu kumpulan Zionis approach Dr. Sun Yat-sen. Dr. Sun Yat-sen ialah a Zionist. Dia seorang Cina tetapi dia Zionist kerana dia telah percaya dengan agenda Zionis. Sebab bagi dia tahu bahawa dengan menjayakan agenda Zionis, dia ada interest nationalism yang dia boleh capai, untuk dia punya isu Kuomintang lah, menggulingkan empire dinasti Cina pada waktu itu dan sebagainya. Jadi Zionis telah buat kerja untuk meyakinkan kepada semua pihak bahawa you have interest in helping us. You have your own national interest in helping us. Jadi pihak-pihak ni hanya inginkan interest tersebut, jadi dia sokong Zionis. Jadi pada hari ini kita lihat usaha untuk meyakinkan semua kerajaan-kerajaan ataupun pihak-pihak lain di seluruh dunia bahawa the real interest should lies within helping the real inhabitant of the land, kan, penduduk asal yang telah sekian lama duduk di situ dengan aman dan memakmurkan tanah tersebut, bukan menghancurkan tanah tersebut. There should interest mereka sepatutnya yang mereka perolehi di situ. Jadi patutnya kena sokong Palestin, tetapi lobby ini tidak kuat berbanding lobby Zionis di peringkat antarabangsa. Jadi interest ni memang normal. Kita tak boleh harap dia sokong, sebab mungkin hatta kita tak boleh harap dia sokong kerana kemanusiaan pun. Contoh Rusia, you nak suruh dia sokong kerana kemanusiaan. Dalam negara dia sendiri banyak jenayah-jenayah yang tidak berperi kemanusiaan, kan. How do you expect they will akan sokong atas dasar humanity dan sebagainya, kan. Tetapi kita berbicara dengan mereka atas dasar interest. Dan atas dasar ini jugalah sebenarnya Hamas berbicara dan berinteraksi dengan Iran. Hamas tahu bahawa Iran sebenarnya ialah satu kuasa yang ada agenda sendiri, kan. Hamas tahu bahawa Iran ada projek untuk mewujudkan empire Syiah yang lain daripada lain daripada umat Islam Sunni.
Kan kita panggil projek Al-Hilal Asy-Syi'i, the Crescent of Syiah, kan, di Timur Tengah. Maknanya dia ada projek dia nak kembalikan kegemilangan tamadun Parsi lah dan sebagainya. Ini fakta yang kita ketahui melalui kajian. Tetapi kenapa Hamas masih lagi berinteraksi dengan Iran? Sebab sehingga kini, maknanya sehingga kini pada perkiraan Hamas, Iran ada interest dalam menyokong Hamas. Ada interest. Jadi Hamas deal based on that interest. Jadi kita terima teknologi daripada mereka, Hamas terima teknologi daripada mereka, terima whatever, apa sahaja, segala sokongan yang boleh diberikan based on the interest. But if that interest change, maka Hamas juga akan cut hubungan tersebut. Kan, apabila interest mereka mungkin Iran pergi balik kepada Zionis dan sebagainya, maknanya kita mereka telah menjadi musuh lah. Kan? Jadi ini kelompok yang ketiga di mana kita deal berdasarkan interest. Kan? So kalau siapa yang belajar international relation, kan, kita tahu, kan, memang antara the most, orang kata pertinent factor, kan, yang mencorakkan politik antarabangsa di dunia ini secara umumnya ialah interest. Kan, interest bagi pihak-pihak tertentu. Jadi ini untuk kelompok ketiga. Jadi wallahu alam, saya dah bahagikan tadi lah ketiga-tiga kelompok, dan setiap kelompok itu ada perspektif yang kita tahu dia akan pegang. Dan saya ulang balik, bagi umat Islam, it should not be an issue at all. Isu inilah isu akidah kita, kerana akidah kita itu ialah akidah yang adanya kemanusiaan, akidah yang akan mengangkat politik antarabangsa yang betul, akidah yang akan mengembalikan struktur order dunia yang betul dan sebagainya. So there is no conflict with whatsoever point yang telah disebutkan oleh moderator tadi. Wallahu alam. Terima kasih Tuan Saisrok atas satu pandangan saya kira cukup tersusun dan jelas pada setiap tiga golongan tu apa stand yang mereka perlu ada. Dan sebagai seorang Muslim, kalau kita tengok lepas ni, mana kalau ada kenyataan daripada orang Muslim lagi selepas ni yang menolak agama dalam isu ni, itu adalah memang salah lah. Sebab agama ni menuntut untuk kita mempertahankan kekuasaan Islam ke atas sebuah tanah. Agama ni dia tak hanya menuntut untuk kita beribadat, menyebarkan kebaikan sahaja. Kekuasaan itu juga perlu ada dalam sesebuah tamadun lah. Baik, jadi saya kira soalan tadi dah cukup jelas untuk memberikan jawapan kepada para audiens. Jadi sementara saya akan tanyakan soalan terakhir kepada Prof. Madya Hisham. Kalau siapa yang ada soalan lagi boleh tanyakan di ruang komen di live FB maupun di YouTube. Baik, soalan keempat, soalan terakhir yang saya nak tanya kepada Prof. Madya Hisham. Dalam sisi kalau kita tengok dalam sisi perang kali ini, bukan perang kali ini je lah, lepas-lepas pun sama, Israel dia dah jelas dah banyak langgar undang-undang antarabangsa. Contohnya dalam isu rampasan tanah, benda ini dah jelas melanggar Konvensyen Geneva yang keempat yang telah disign oleh Israel pada tahun 1991. Dan Israel juga dah banyak melanggar undang-undang antarabangsa yang menyebabkan peperangan. Contohnya, bila Israel menggunakan bom fosforus putih, yang mana bom fosforus putih ni ada satu jenis perang untuk dibuat di dunia ni. Dan sangat kejam bila bom fosforus putih ni dikenakan kepada para penduduk Palestin. Dalam keadaan ini, dalam keadaan Israel dah banyak jelas langgar undang-undang antarabangsa, langgar konvensyen antarabangsa, ada ke jalan yang boleh kita heret Israel ni di mahkamah antarabangsa, International Crime, mahkamah jenayah antarabangsa? Dan apa pula pendapat doktor mengenai kuasa veto yang dimiliki oleh negara-negara besar? Amerika Syarikat contohnya, yang merupakan sekutu kuat Israel, dia pasti akan guna kuasa veto yang mereka ada untuk menghalang apa sahaja tindakan yang akan dilaksanakan oleh Majlis Keselamatan PBB ke atas Israel. Jadi itu sahaja soalan saya. Ada ke jalan untuk kita buat tindakan sesuatu ke Israel, dan apa pendapat Prof mengenai kuasa veto? Silakan doktor. Terima kasih atas soalan saudara Abu Zar. Okey, saya bagikan kepada dua, coba saya bagikan kepada dua. Yang pertama sekali adalah tentang perbuatan tentera Israel menggunakan senjata pembakar yang mensasarkan kanak-kanak, wanita dan orang awam, yang mensasarkan media, yang mensasarkan objek-objek sibel seperti rumah kediaman, rumah ibadah dan lain-lain. Ini semua adalah melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Undang-undang kemanusiaan antarabangsa adalah sebahagian daripada undang-undang antarabangsa awam. Dan undang-undang kemanusiaan antarabangsa
ada juga dalam bentuk bukan semata-mata undang-undang perjanjian, undang-undang treaty, tetapi ia juga adalah dalam bentuk undang-undang adat antarabangsa. Malah walaupun Israel tidak menjadi pihak, tidak menandatangani treaty tertentu, tetapi Israel masih dikatakan melakukan pelanggaran jenayah-jenayah perang dan juga jenayah terhadap kemanusiaan. Okay. Jadi ada banyak treaty berkaitan dengan hal undang-undang kemanusiaan antarabangsa ini, terutama sekali 4 convention Geneva dan juga 2 protokol tambahan. Tapi tidak semua daripada perjanjian-perjanjian ini terpakai dalam kes ini. Juga ada treaty-treaty lain, termasuk treaty pengharaman, protokol pengharaman atau kawalan penggunaan senjata pembakar 1980. Okey, sekali itu adalah undang-undang yang dilanggar. Seterusnya, apa yang boleh dibuat terhadap Israel atas pelanggaran ini? Tidak ada apa yang boleh dibuat terhadap Israel atas pelanggaran ini. Yang boleh dibuat adalah terhadap individu-individu orang-orang Israel, tentera-tentera Israel, pemerintah-pemerintah Israel. Sama ada mereka sendiri melakukan jenayah perang atau jenayah terhadap kemanusiaan, atau mereka sendiri yang mengarahkan atau membenarkan pelaksanaan jenayah-jenayah perang, jenayah-jenayah terhadap kemanusiaan dan jenayah-jenayah pencerobohan. Tindakan boleh dibuat ke atas individu-individu ini, ke atas pegawai-pegawai ini, ke atas settler-settler, orang-orang yang cuba duduki, yang melakukan jenayah-jenayah dalam keadaan konflik bersenjata. Mereka tidak diheret ke mahkamah keadilan antarabangsa, tetapi mereka boleh diheret ke mahkamah jenayah antarabangsa, ataupun dalam bahasa Inggerisnya International Criminal Court. Satu perkembangan baru pada 5 Februari tahun 2021, di mana Mahkamah Jenayah Antarabangsa telah memutuskan bahawa mereka boleh menyiasat, dan juga boleh menghukum jenayah-jenayah perang dan jenayah-jenayah antarabangsa yang berlaku di Palestin bermula 13 Jun tahun 2014. Entitan Mahkamah Jenayah Antarabangsa mengiktiraf Palestin sebagai sebuah negara pihak kepada Statute Rome. Ini perkembangan baru, dan ini yang boleh adalah jalan untuk membawa penjenayah-penjenayah perang ini, penjenayah-penjenayah terhadap kemanusiaan ini ke muka pengadilan. Ini boleh dilaksanakan walaupun Israel bukan negara pihak kepada Statute Rome. Walaupun Israel bantah, walaupun Amerika Syarikat bantah, dan ini adalah disebabkan ada beberapa cara sesuatu kes boleh dibawa ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Antaranya adalah melalui inisiatif sendiri pendakwa Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Pendakwa Mahkamah Jenayah Antarabangsa boleh membuat inisiatif sendiri memulakan siasatan. Dan dalam hal ini, kuasa veto tidak boleh melindungi penjenayah-penjenayah perang. Yang itu yang pertama sekali yang saya nak sebut tadi. Yang kedua adalah berkaitan dengan apa tindakan yang boleh diambil terhadap negara Israel. Saya tidak pasti apa yang dibincangkan oleh Presiden Erdogan bersama-sama Presiden Putin, tetapi media melaporkan bahawa Erdogan mencadangkan supaya Israel perlu diberikan pengacaran.
dan masyarakat antarabangsa hendaklah menghantar pasukan pelindungan antarabangsa. Sekiranya dan Erdogan juga mengatakan bahawa ini haruslah membabitkan Majlis Keselamatan. Dalam hal Majlis Keselamatan inilah di bawah bab 7 Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, di mana Amerika Syarikat contohnya, United Kingdom contohnya, boleh menggunakan kuasa veto. Sebarang sanksi atau sebarang sanction yang hendak dikenakan boleh diveto. Dan ini memang tidak boleh dilaksanakan. Ia akan berdepan dengan kegagalan. Namun saya merasakan sudah tiba masa untuk masyarakat antarabangsa bertindak berani untuk membuat tafsiran terhadap undang-undang sedia ada. Kita lihat Amerika Syarikat pun berani membuat tafsiran-tafsiran. Contohnya dari sudut hak mempertahankan diri. Sejak peristiwa 11 September, Amerika Syarikat membuat tafsiran baru hak mempertahankan diri, termasuk hak mempertahankan diri preemptif. Membuat tafsiran bahawa hak mempertahankan diri juga boleh dijalankan terhadap kumpulan-kumpulan pengganas. Itu tafsiran-tafsiran yang tidak wujud sebelum kejadian 11 September. Tetapi ia tafsiran-tafsiran baru. Jadi untuk hal Palestin ini, peguam-peguam antarabangsa juga, undang-undang antarabangsa juga perlu membuat tafsiran-tafsiran berani. Sesuatu yang tidak boleh dinafikan adalah bangsa Palestin mempunyai hak penentuan kendiri. Hak penentuan kendiri dalam bahasa Inggeris dia the right to self-determination of a people. The right to self-determination of a people. Hak penentuan kendiri. Sesuatu bangsa mempunyai hak menentukan sendiri apa sistem negaranya, apa sistem politiknya, apa sistem ekonominya, apa sistem sosialnya. Siapa presiden dia, siapa Perdana Menterinya, itu ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Dan tidak ada bangsa lain yang boleh tentukan hal-hal ini. Jadi kita boleh hujahkan hak penentuan kendiri ini juga sepatutnya merangkumi hak mempertahankan diri. Contohnya, rakyat Malaysia mempunyai hak penentuan kendiri. Siapa yang kita hendak sebagai Perdana Menteri, sistem ini yang kita hendak kekalkan, itu hak kita yang tentukan. Bukannya mana-mana negara yang boleh campur tangan masuk ke Malaysia untuk cuba tukar Perdana Menteri, untuk cuba tukar kerajaan, itu bukan hal mereka. Dan jika itu berlaku, kita mempunyai hak untuk mempertahankan diri. Jadi saya hujahkan bahawa hak penentuan kendiri juga merangkumi hak mempertahankan diri. Dan hak mempertahankan diri bukan semata-mata sesuatu bangsa yang diserang sahaja yang boleh mempertahankan diri. Kita kena faham dari sudut ketenteraan. Bila negara A menyerang negara B, negara A tahu dia akan menang. Tidak ada negara yang bodoh memulakan peperangan yang dia akan kalah. Tidak ada negara yang bodoh memulakan peperangan yang akan memakan masa berpuluh-puluh tahun untuk menang. Tidak ada negara yang bodoh macam tu. Sebab peperangan memakan kos yang sangat besar. Jadi hasil kena cepat. Sebab itulah undang-undang antarabangsa membenarkan negara yang diserang untuk meminta pertolongan negara-negara lain untuk sama-sama mempertahankan diri. Dan hak mempertahankan diri tidak tertakluk kepada kebenaran Majlis Keselamatan PBB. Ia tidak tertakluk kepada penyalahgunaan kuasa veto. Dan Palestin mempunyai presiden mereka sendiri.
Jadi apa yang saya hendak cadangkan tafsiran baru supaya Presiden Palestin meminta bantuan negara-negara yang mempunyai kekuatan ketenteraan yang sudi, dan negara-negara tersebut hendaklah datang membantu mempertahankan Israel. Tapi ini sudah tentulah ia boleh merebak kepada peperangan yang lebih besar. Mungkin dengan cabut tangan Amerika Syarikat, mungkin dengan cabut tangan United Kingdom, ia boleh merebak kepada perkara-perkara tersebut. Jadi itu yang saya hendak cadangkan. Jadi saya ulang, yang pertama sekali berkaitan dengan segala jenayah peperangan, segala jenayah peperangan, jenayah terhadap kemanusiaan, boleh yang dilakukan oleh tentera-tentera Israel, oleh pegawai-pegawai Israel, pemimpin-pemimpin besar Israel, setiap individu ini boleh didakwa di mahkamah jenayah antarabangsa. Dan berkaitan dengan menghukum Israel itu sendiri, negara Israel itu sendiri, kalau secara menggunakan sanksi ketenteraan, menggunakan sanksi ekonomi, melalui majlis keselamatan, itu adalah mustahil. Tapi apa yang boleh lakukan adalah menggunakan hak mempertahankan diri bangsa Palestin. Dan selain daripada itu, negara-negara masyarakat antarabangsa juga boleh mengenakan sanksi-sanksi diplomatik, sanksi-sanksi ekonomi, perdagangan, dan juga sanksi-sanksi komunikasi. Saya ingin mengingatkan pada peperangan, sekejap saya tak ingat, pada peristiwa pembunuhan beramai-ramai Gaza 2008-2009, peristiwa pertempuran selama 3 minggu. Pada bulan Januari 2009, negara Bolivia dan negara Venezuela memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Okay. Jadi ini antara yang boleh dibuat. Kita beri tekanan kepada Israel, kita beri tekanan kepada negara-negara yang mendukung Israel. Contohnya Amerika Syarikat, United Kingdom dan sebagainya. Tapi ini semua bergantung kepada kesungguhan di pihak masyarakat antarabangsa. Itu jawapan saya terhadap soalan saudara Abu Sa'ad. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hisham atas solusi atau penyelesaian yang saya rasa ada satu ruang cahaya lah untuk kita nampak. Sebab selama ni kita asyik berfikir bahawa tak ada solusi, hanya boleh dengan berperang dia boleh selesaikan masalah. Tapi kalau tengok dengan doktor ni sebenarnya ada ruang-ruang yang kita boleh guna untuk kita mengenakan tindakan ke atas individu-individu yang buat jenayah dan sebagainya. Dan saya harap jawapan Dr. Hisham ni memberikan satu kelegaan ataupun pencerahan lah pada mereka-mereka yang nak tahu apa sebenarnya solusi dari segi sudut perundangan untuk isu konflik Palestin-Israel. Baik, jadi sekarang ni kita sudah tamat dulu pusingan. Kita dah sampai ke sesi soal dan jawab lah. Saya pasti di ruang komen ni ada banyak soalan yang telah ditanyakan. Jadi kita akan paparkan soalan ni di ruang ni untuk saya bacakan nanti. Dan nanti sama ada Dr. Hisham ataupun Tuan Syed Isra akan jawab soalan tu. Tengok soalan tu macam mana lah. Tunggu soalan tu keluar ataupun Okey, saya rasa soalan ni sesuai pada Tuan Syed Isra. Sejauh mana konflik kali ini, soalan daripada saudara Hafiz, sejauh mana konflik kali ini akan meruncing? Adakah ianya akan berakhir hanya dengan full scale war ataupun akan ada genjatan senjata macam dulu, macam dah sebelum ni lah, perang-perang sebelum ni? Silakan Tuan Syed Isra. Baik, terima kasih saudara Afif Abdul Aziz yang bertanya. Maknanya yang soalan ni merujuk kepada konflik yang sekarang ni lah, ataupun peperangan yang sekarang ni pun dah berlaku perang kan? Maknanya bila kedua-dua pihak dah menyerang ni, dah berperang lah di antara Israel dan Gaza. Pada pandangan saya, ini juga ialah sebahagian daripada siri lah, maknanya dia belum lagi menjadi satu peperangan full scale.
yang saya rasa akan jadi full scale jika situasi ataupun senario seperti yang disebutkan oleh Prof tadi, di mana wujudnya campur tangan ketenteraan ataupun kerjasama ketenteraan dengan pihak-pihak luar. Sekarang ni kita masih lihat dalam siri yang sedang berlaku sekarang ni, Hamas masih lagi bertarung bersendirian. Bahkan kerajaan Palestin ataupun Palestine Authority pun tidak tidak campur tangan dalam soal ni. Tidak masuk. Itu yang juga menyedihkan kita lah sebenarnya. Maknanya Hamas bersendirian dalam pertembungan pada kali ini. Jadi sekiranya berlaku satu masa nantilah kan, yang saya pun tak tahu bila, di mana akan adanya kekuatan daripada negara-negara, paling kurang negara-negara jiran kan. Sebab kalau dalam sejarah tidak mustahil berlaku, pernah berlaku dalam sejarah pada tahun 60-an, tahun 70-an dan sebagainya. Ada banyak peperangan di antara Palestin dengan Israel, di mana memang kerajaan seperti Jordan, kerajaan seperti Mesir bersama-sama dengan orang-orang Palestin untuk menyerang Israel. Dan ada kalanya Israel menang dan ada kalanya Israel pun. Dan tapi itu pun kita boleh bincanglah. Saya ada kajian yang akhirnya merugikan agenda Palestin itu sendiri. Sebab tu di sini bila kita kata tentang full scale war pun, nanti dia kena tengok betul-betul. Sebab yang akan menyertai peperangan tu masing-masing akan ada interest masing-masing. Sebab tu sebagi saya, kalau sekarang ni pun, pandangan saya lah, kalau sekarang ni pun kita minta untuk negara-negara Islam ini masuk membantu secara ketenteraan, saya tidak nampak ia akan juga menyelesaikan masalah. Sebab hatta sesama negara Islam sendiri pun kita masih lagi belum berjaya menyatukan interest, menyatukan agenda. Maknanya negara-negara Islam yang banyak ni pun masing-masing ada agenda masing-masing. Dan ada sebahagian daripadanya pun agendanya telah selari dengan agenda Zionis kan, khususnya negara-negara yang telah melakukan normalisasi dengan Israel kan, agendanya lebih banyak selari dengan Zionis berbanding selari dengan dunia Islam kan. Jadi kalau berlaku full scale war pun dia tidak akan membantu menyelesaikan masalah. Jadi saya berpandangan siri ataupun siri peperangan pada kali ini dia akan berakhir juga sebagai akhir siri-siri sebelum ni. Cuma yang saya nak tarik perhatian para penonton di sini ialah kita lihat kali ini ada sedikit perbezaan, di mana yang menentukan bilakah akan berakhir serangan-serangan pada kali ini ialah pihak Hamas kan. Sebab kita tengok dari sudut kita panggil power disparity ataupun jurang kuasa di antara pihak Hamas dengan pihak Israel tu dah semakin merapat. Sebab tu orang sebut kalau dulu roket Hamas ni 3 km, 7 km je boleh pergi kan, sekarang ni dah 250 km. Jadi Israel sendiri sebenarnya banyak kerosakan dan juga kerugian yang telah ditanggung tapi tidak terpapar dalam media, dan mereka sekarang ni tengah buat satu kempen besar-besaran untuk menutup kekalahan mereka ataupun kerosakan-kerosakan yang berlaku di pihak mereka. Dan salah satunya semalam lah dia pergi bom satu apartmen kan, yang menempatkan wartawan-wartawan daripada AP, daripada Al Jazeera dan sebagainya di Gaza, supaya tidak ada laporan kan yang menunjukkan kekalahan. Sebenarnya saya tengok situasinya disadvantage banyak pada pihak Israel sekarang, dan Hamas sendiri telah sebut selagi mana Israel tidak penuhi syarat yang mereka letakkan, Hamas akan kekal menyerang dan Israel akan kekal terkejut dengan serangan-serangan baru. Ini saya rasa satu perkembangan, satu progres yang kalau kita banding pada tahun 1987 dulu orang Palestin lawan dengan batu je kan, jauh progres ini telah berkembang sehingga situasi yang telah dicapai pada hari ini. Jadi sebab tu saya yakin kalau maknanya Hamas konsisten dan kemudian seluruh dunia Islam faham bahawa apa yang dilakukan oleh Hamas itulah solution kepada question kita kan, kita membantu pula dan sebagainya, saya yakin Israel boleh diajar dengan bahasa yang betul dan konflik ini boleh diakhirkan dengan betul. Wallahualam. Terima kasih Tuan Syed atas jawapan yang ringkaslah tentang macam mana konflik ini akan berakhir dan macam mana, apa perbezaannya dengan perang sekarang ni dengan perang dahulu lah. Baik, kita tampilkan soalan yang seterusnya. Okay, soalan ini saya rasa sesuai kepada Prof. Syam. Can you perhaps elaborate on the remedies under international humanitarian law regarding this unlawful aviation? Tak boleh ke United Nations ambil tindakan atas pelanggaran undang-undang di bawah Convention Geneva ni? Dan apa sepatutnya tindakan yang perlu diambil oleh orang Palestin, dan bolehkah masyarakat dunia campur tangan dalam isu ini?
Okey, terima kasih soalan. Mungkin saya tidak memberi penerangan yang baik tadi. Sebenarnya pengusiran paksa ataupun pemindahan paksa adalah merupakan salah satu daripada jenayah perang. Sekiranya ia dilakukan dalam konteks undang-undang, ia dilakukan dalam konteks konflik bersenjata. Ia adalah melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa, ia melanggar Konvensyen Geneva keempat. Dan bila sesuatu itu adalah jenayah perang atau jenayah terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Palestin bermula 13 Jun 2014. Bermula 13 Jun 2014. Ia bererti ia boleh jatuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Saya telah sebut tadi, Mahkamah Jenayah Antarabangsa telah pun membuat keputusan ia mempunyai bidang kuasa terhadap mana-mana jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan yang dilakukan di bumi Palestin bermula 13 Jun 2014. Dan apa yang berlaku sekarang 2021 adalah bermula 13 Jun 2014. Jadi perkara ini boleh penguatkuasaan. Saya tak kata hakim mungkin mereka mempunyai kekebalan, tetapi pegawai-pegawai tentera Hamas yang mengusir penduduk-penduduk Palestin keluar daripada penempatan mereka masing-masing dalam keadaan konflik bersenjata, dalam keadaan tanah Palestin diduduki, jadi mereka melakukan jenayah perang dan mereka boleh didakwa di Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Baik, terima kasih penerangan Doktor. Terima kasih Doktor atas penerangan tentang jawapan pada soalan sebentar tadi. Saya harap saudara yang bertanya dapatnya lah. Okey, soalan yang seterusnya, soalan pada saudara Iqbal Haizan. Mohon, saya rasa soalan ni sesuai kepada Tuan Syed Israr. Mohon pencerahan berkaitan implikasi ucapan Perdana Menteri dalam mencadangkan solusi antara dua negara. Sebab selama ni Malaysia ambil posisi untuk tak iktiraf Malaysia sebagai sebuah negara. Adakah ucapan tersebut akan ubah posisi Malaysia ataupun macam mana? Ataupun mungkin Dr. Hisham pun kalau nak tambah pun boleh juga. Terima kasih. Saya jawab sikit lah kot. Seingat saya lah, dalam pembelajaran dan dalam bacaan saya sendiri, memang dasar luar Malaysia terhadap Palestin ni sama daripada dulu sampai ke hari ini, iaitu kita berpendirian sama dengan kebanyakan negara-negara lain. Maknanya untuk menyelesaikan konflik yang sedang berlaku ialah dengan mewujudkan dua negara. Setakat yang saya tahu, kita memang tidak mengiktiraf pengambil alihan tanah oleh Israel. Tapi yang bermaksud tidak mengiktiraf tu ialah apa yang berlaku selepas 1947, selepas UN telah memutuskan. Jadi maknanya standing point dalam dasar luar Malaysia ni ialah berdasarkan resolusi ataupun apa yang telah diputuskan oleh UN pada tahun 1947 yang tadi telah dihurai oleh Prof. Hisham tu. Jadi memang apa yang disebut oleh Perdana Menteri kemarin ke semalam itu memang dasar luar Malaysia lah. Dan saya sendiri dan saya lihat ramai orang juga, dan bahkan dalam setengah parti politik pun dah menyebut bahawa dasar ini sudah tidak relevan. Sebab solution yang kononnya disebut sebagai solution ini tidak pernah pun diambil serius oleh Israel sendiri ataupun hatta oleh UN sendiri pun. Maknanya tidak pernah ada orang yang enforce, tidak pernah ada sebarang implementation yang ialah sebab keputusan itu pun tidak binding setakat yang saya faham. Maknanya on the ground tidak ada orang yang patuh pun kepada solution ataupun kepada undang-undang atau resolusi yang dikeluarkan oleh UN itu. Jadi apa relevannya untuk kita kekal mempromosikan pendirian tersebut dalam keadaan kita tahu pihak Israel berpegang dengan one state reality. Mereka realistiknya mereka kata akan hanya ada satu negara di sini. Kalau orang Arab hendak kekal di sini,
kamu boleh duduk di sini tapi kamu mesti menjadi warga Israel, beridentiti Israel, berbahasa Hebrew dan sebagainya. Lupakan identiti asal sebagai orang Arab dan terima segala status quo yang baru daripada penjajahan ini. Itu realitinya. Jadi saya rasa sangat patut untuk kerajaan Malaysia review semula dasar luar. Kalau betul kita mengkondem, saya tengok kenyataan Menteri Luar mengkritik dengan tegas. Bahkan tadi siang pun maknanya dah mengajak bersama-sama Indonesia dan Brunei untuk mengkritik ataupun mengecam apa yang sedang berlaku sekarang, serangan dilakukan oleh Israel. Jadi kalau kata seiring dengan itu, maka kita juga perlu review semula dasar kita dan pendirian kita dalam soal ini, dan dengan jelas menyatakan bahawa kita bersama dengan pihak yang telah dizalimi dan ditindas di sana, iaitu orang Palestin. Allahuakbar. Sekiranya saya boleh tambah sikit pada apa yang Tuan Syed Ishraq sebutkan tadi. Sebenarnya di pihak Palestin pun pada asalnya mereka pun tolak cadangan penyelesaian dua negara. Tetapi keadaan keadaan di Timur Tengah sebenarnya menunjukkan keadaan yang menunjukkan faktor-faktor yang semakin tidak menyebelahi Palestin, dengan lemahnya dan akhirnya runtuh Soviet Union, dengan bertukarnya banyak kerajaan-kerajaan yang dulunya menyokong Palestin dan sekarang ni ditukar dengan rejim-rejim yang diwujudkan oleh Amerika Syarikat, dengan beberapa negara telah membuat janjian damai dengan Israel contohnya. Jadi kita lihat pendirian Palestin itu sendiri semakin kurang sebenarnya menentang penyelesaian dua negara. Mereka sendiri pada saya. Tapi macam mana pun pada saya ia bukanlah untuk Malaysia atau untuk mana-mana mencadangkan. Walaupun kita kata bahawa Baitul Muqaddis ni adalah isu umat Islam, tetapi pada saya lah, ini pendirian peribadi, saya tak mau bergaduh sangat, kalau tak setuju tak ada masalah. Pada saya, biarlah orang-orang Palestin itu sendiri yang menentukan sama ada mereka nak terus melawan, atau mereka terima penyelesaian dua negara. Tapi satu perkara lah, sama ni perbincangan saya berdasarkan pada Undang-Undang Antarabangsa. Kali ini izinkan saya menyentuh tentang apa yang disebut dalam Al-Quran, Surah At-Taubah, ayat 1 hingga 14. Walaupun ayat ini banyaknya merujuk kepada keadaan hubungan Nabi SAW dengan Quraisy, tetapi kita lihat ya, ayat-ayat ini mengatakan bahawa apakah kamu hendak berdamai dengan orang-orang yang tidak mahu menghormati pertalian persaudaraan dengan kamu? Apakah kamu hendak berdamai dengan orang-orang yang tidak tahu menghormati perjanjian dengan kamu? Bangsa Yahudi Zionis ni tidak pernah menghormati apa jua perjanjian. Mereka masuk perjanjian, mereka juga yang langgar perjanjian. Berpuluh-puluh perjanjian mereka masuk dan mereka langgar. Dan jadi saya setujulah dengan pandangan bahawa penyelesaian dua negara yang dicadangkan ini, pihak Israel menerimanya hanyalah untuk memakan masa, untuk membeli masa sebelum akhirnya mereka melaksanakan agenda yang lain. Jadi mungkin juga bagi pihak Palestin, mereka juga membeli masa dengan menerima solusi dua negara. Mereka membeli masa sebelum akhirnya menguatkan kekuatan dan seterusnya merampas kembali Baitul Muqaddis untuk umat Islam. Itu tambahan yang saya boleh buat. Terima kasih. Baik, terima kasih jawapan daripada Tuan Syed Ishraq daripada Hisham. Saya rasa itu sahaja soalan yang kami boleh paparkan kepada anda semua.
pada malam ni sebab kita pun ada setengah masa. Dan saya minta maaf lah kepada siapa yang bertanya. InsyaAllah nanti setiap akan datang kita akan buat lagi diskusi seperti ini insyaAllah. Baik, sekarang kita dah selesai sesi soal jawab. Sekarang saya nak minta kedua-dua panel, Tuan Syed Israq dan Prof. Nadia Hisham untuk rumuskan kita punya diskusi pada malam ni. Mungkin dalam 2 ke 3 minit boleh rumuskan. Boleh mula dengan Tuan Syed Israq, insyaAllah boleh mula. Rumus. Baik, pertama saya ucap terima kasihlah kepada Project Lex atas penganjuran pada malam ni dan juga kepada Prof. Hisham atas perkongsian ilmu yang saya sangat menarik, banyak yang saya belajar pada malam ni. Saya rumuskan apa yang saya sebutkan tadi, sebenarnya banyak yang saya sebutkan kita boleh fahami jika kita benar-benar faham tentang akar kepada pergerakan Yahudi Zionis yang sedang berlaku pada hari ini. Yang ini yang banyak daripada kita di Malaysia ni, tak kisahlah student ke yang bukan student ke dan sebagainya, yang malas sikit nak kaji lah kan, sebab kita biasanya lebih tertarik dengan this action kan, apa aksi-aksi yang sedang berlaku di atas tanah ataupun on the ground kan. Sedang kita tidak tahu apakah blueprintnya, apakah plan besarnya, what is the bigger picture di pihak musuh kita. Ke manakah mereka ingin bawa semua ni pergi? Dan apakah selain daripada mereka berperang dengan senjata-senjata mereka, adakah itu sahaja yang mereka punya, adakah itu sahaja strategi mereka, ataupun mereka memiliki strategi yang lebih komprehensif kan, yang bukan sahaja pada skala tempatan tetapi pada skala serantau dan juga pada skala global kan. Yang ini kita perlu fahami dengan mendalam di pihak musuh. Sebab apa saya sebut begitu? Jika kita faham, kita akan sedar bahawa jika kita orang Islam ingin mengakhirkan atau mengembalikan balik situasi ini kepada situasi yang betul, dia tidak akan berakhir juga hanya dengan serangan roket sahaja ke atas Israel. Dia juga tidak akan berakhir sahaja hanya dengan mungkin kenyataan-kenyataan keras daripada pemimpin-pemimpin negara Islam, tetapi dia mesti juga berkonfront plan besar Zionis itu dengan plan besar daripada pihak kita. Sehingga kini tidak pernah ada satu pun strategi ataupun mungkin lebih tepat grand strategi. Maknanya strategi ni banyak peringkat. Kita orang Islam tidak pernah ada satu grand strategi yang komprehensif bagaimana untuk menamatkan plan Zionis di Palestin dan juga di seluruh dunia. Ini yang cuba dilakukan oleh pemimpin-pemimpin awal ketika mula-mula negara Israel itu maknanya pendatang Yahudi datang dan menubuhkan negara Israel. Kalau kita baca balik dalam sejarah, pemimpin-pemimpin awal umat Islam, mereka faham itu yang diperlukan. Jadi mereka banyak kali bersidang dan berbincang. Tetapi perbincangan-perbincangan mereka itu akhirnya berjaya di hijack dan kemudian dicuri oleh pemimpin-pemimpin lain yang diinstal oleh Zionis, pemimpin Arab sendiri yang diinstal oleh Zionis, dan kemudian mengalihkan perbincangan itu hanya kepada perbincangan strategi-strategi diplomasi sahaja. Maka muncullah platform-platform yang kita tahu seperti Liga Arab, OIC dan sebagainya yang tidak akan go beyond diplomatic solution. Kalau ada kecaman pun kecaman diplomatik dan sebagainya. Hatta menghantar tentera pengaman pun kita tak berani cakap kan. Baru ni Turki konon lah, rumors sebut je, tak pernah ada betul-betul statement pun kan. Turki kononnya tengah mengumpulkan sokongan untuk pressure masuknya tentera pengaman PBB kan di sana. Itu pun tidak pernah ada sebarang sambutan pun daripada mana-mana platform antarabangsa umat Islam. Jadi maknanya menunjukkan di sini we have a big gap. Kita ada satu lompong besar dari sudut grand strategi yang komprehensif dalam mendepani gerakan Zionis yang sudah pun bekerja 200 tahun lebih awal daripada kita. Maka di sini kalau tanya saya apakah solution, apakah way forward kepada kita semua, kita juga perlu mengambil masa yang sama. We need maybe 100 years. Kita mungkin perlu 100 tahun, lebih daripada 100 tahun. Kita perlu beberapa generasi untuk kita mengembalikan satu atau kita mewujudkan satu strategi yang komprehensif yang merangkumi segala dimensi yang saya sebutkan daripada awal tadi kan, untuk membetulkan semula situasi yang ada ini. Jadi dia tidak akan berakhir hanya dengan serang balas senjata di Palestin sahaja. Sebab tu kita we have to study this in depth. Kita kena faham betul-betul. Sebab akhirnya tanggungjawab tu akan jatuh kepada bahu kita semua juga, bukan sekadar orang yang berada di Timur Tengah sahaja.
Sebagaimana Zionis daripada Eropah, daripada Rusia, daripada Poland, daripada Jerman, hatta daripada Sudan, daripada Afrika, berkongsi visi dan misi yang sama, berpadu tenaga dalam mewujudkan negara Israel, begitulah juga hanya dengan itu jugalah akan berlaku kalau kita nak mengembalikan semula Palestin kepada tanah umat Islam. Wallahu a'lam. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada projek LAX kerana menjemput saya untuk jadi panel pada malam ini. Saya banyak belajar malam ini daripada Tuan Syed Isra. Alhamdulillah Tuhan pertemukan. Moga-moga ilmu yang diberi memberi manfaat kepada kita semua. Apa yang saya boleh rumuskan adalah begini ya. Walaupun undang-undang antarabangsa yang ada sekarang penuh dengan pelbagai kekangan dan tidak mungkin boleh membawa kepada keadilan yang kita inginkan. Saya ingin mengajak umat Islam sama-sama belajar undang-undang antarabangsa, mempelajari politik antarabangsa, mempelajari ilmu hubungan antarabangsa, juga mempelajari ilmu fiqh, syiar Islam dan lain-lain lagi. Saya ingin menyebut bahawa undang-undang antarabangsa banyak berubah selepas sesuatu konflik. Contohnya di Eropah, undang-undang antarabangsa berubah selepas Perang Napoleon. Kemudian pada abad ke-20, undang-undang antarabangsa berubah lagi selepas Perang Besar. Kemudian berubah lagi selepas Perang Dunia Kedua. Masalahnya, apabila Perang Besar berlaku dan seterusnya Perang Dunia Kedua berlaku, yang mengambil kesempatan dalam menggubal, dalam membentuk undang-undang antarabangsa adalah bukan negara-negara Islam. Negara-negara Islam ketika itu masih banyak yang dijajah dalam keadaan lemah, tidak punya ilmu. Jadi Amerika Syarikat, United Kingdom dan beberapa negara lain, mereka lah yang mendraft Covenant Liga Bangsa-Bangsa. Mereka jugalah yang mendraft piagam PBB. Mereka memasukkan kepentingan-kepentingan mereka, konsep-konsep mereka dalam treaty-treaty ini. Dan akhirnya bila treaty-treaty ini dilaksanakan, mereka lah yang mendapat manfaat dan kita umat Islam, kita tak mendapat apa-apa manfaat. Jadi selain daripada membentuk kekuatan ketenteraan, membentuk kekuatan ekonomi, umat Islam juga perlu mempunyai kekuatan ilmu. Dan dengan itu, apabila peluang muncul untuk kita mengubah undang-undang, kita ambil peluang itu. Bukan lagi orang-orang barat yang mengubah undang-undang. Percayalah, undang-undang yang ada sekarang ini pun satu hari nanti ia akan berubah. Apabila berlaku satu krisis yang menunjukkan undang-undang yang ada sekarang tidak mampu untuk menangani krisis tersebut. Apakah pada masa itu umat Islam bersedia untuk memimpin dunia, memimpin masyarakat antarabangsa? Sekian dari saya. Terima kasih semua. Maaf atas segala salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Nadia Hisham atas pengurusan dan terima kasih juga Tuan Syed Isra atas pengurusan atas diskusi kita pada hari ini. Jadi saya pun boleh rumuskanlah bahawa kalau kita nak mencari penyelesaian konflik Palestin Israel ni, penyelesaiannya memakan masa yang lama. Sebab ianya nak menyelesaikan masalah Palestin Israel ni, dia bukan hanya dari segi ketenteraan, seluruh sistem negara itu perlu diubah, perlu diperbaiki. Dan saya berpendapat bahawa kekuatan sebuah umat Islam ni, dia kondisinya kita tengok Al-Aqsa tu dipegang oleh siapa. Kalau Al-Aqsa itu dipegang oleh selain daripada umat Islam, maknanya kekuatan umat pada itu bukan kekuatan yang seperti yang kita perlukan. Dan saya mengharapkan semua audiens yang mendengar pada hari ini
dapat memahami apa yang kita cuba bawa ni, dan mungkin boleh sharekan kepada siapa yang ada dalam diskusi pada hari ini. Dan seruan saya lah kepada para audiens dan semua yang hadir pada malam ni, untuk kita memahami, untuk kita berusaha sebagai seorang mungkin rakyat yang jauh daripada Palestin, untuk kita berusaha nak menyumbang, lakukanlah apa saja yang boleh membantu untuk kita menyelesaikan masalah konflik Palestin. Sebarkanlah berita-berita yang benar ataupun buat kajian dan sebagainya, gunakan kepakaran masing-masing dan sebagainya. Dan atas sebab itu, insyaAllah moga-moga kita punya diskusi pada hari ini membuahkan satu bibit-bibit penyelesaian lah pada isu konflik Palestin Israel ini. Dan saya mewakili Project Lex mengucapkan terima kasih kepada Prof. Hisham, kepada Tuan Simon Escort atas penerimaan jemputan kami walaupun agak ad hoc saya rasa. Jemputan kami rasa jemput dalam minggu ni juga sebab isunya adalah isu yang panas. Tapi moga-moga audiens dapat mengambil manfaat daripada seluruh diskusi kita pada hari ini, insyaAllah. Dan atas itu saya menutup majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Terima kasih atas semua audiens, atas kehadiran anda semua. InsyaAllah boleh share live ini kepada kawan-kawan di FB. Dan jangan lupa untuk kita, kalau anda curious nak tahu tentang Project Lex ni apa, bolehlah lawat, boleh like, boleh follow page Project Lex tu. Di situ kami ada banyak tulisan-tulisan kami mengenai undang-undang dan juga banyak informasi undang-undang yang kami cuba simpulkan dengan lebih mudah kepada anda semua. Jadi boleh like dan follow insyaAllah. Baik, Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.